Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil Hadil Amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Sekali lagi kita dapat dipertemukan oleh Allah pada setiap Khamis, malam Jumaat. Kita mengambil ruang yang ada ini untuk kita sama-sama mempelajari tentang kehidupan perjuangan yang telah dilalui oleh Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Jika kita nak mengetahui perjalanan Nabi Allah Musa, kehidupannya bagaimana, maka kita menggunakan kaedah kronologi kisah beliau. Yang mana pada setiap kisah-kisah beliau, kita akan menyusun, mengikut kepada kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Tujuan besar kita pada kisah Nabi Musa ni adalah kita ingin mengetahui tentang keseluruhan kisah beliau yang ada beberapa fasa dalam hidup Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Yang mana malam ini merupakan siri yang ke-20. Bermakna sudah 20 siri kita dapat bersama-sama untuk kita meneruskan tanggungjawab kita kepada Al-Quranul Karim, iaitu kita nak memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Cara kita nak faham, kita memberikan tumpuan kepada kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Kisah Nabi Allah Musa ini seperti yang kita ada kongsikan dalam pengisian-pengisian sebelum ini. Untuk rujukan pembelajaran kita pada malam ni, pengisian kita malam ni, kita menggunakan nota pada siri yang ke-19 yang telah diedarkan pada minggu lepas. Maknanya nota minggu lepas kita gunakan semula untuk siri yang ke-20 pada malam ini. Kerana ada lagi beberapa maklumat yang belum kita selesaikan pada nota siri yang ke-19. Bagaimana nak dapatkan nota? Sila ambil nota di link Google Drive yang telah diletakkan di ruangan chat di dalam Zoom ini ataupun di ruangan komen di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Okey, dapatkan nota di situ untuk rujukan pembelajaran kita pada setiap kali kita bersama pada tajuk kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Baik, tanpa memanjangkan pendahuluan, okey, sebelum saya masuk kepada sambungan cerita, izinkan saya membuat sedikit pengulangan yang mana kisah ataupun siri ke-20 pada malam ini, kan. Mungkin ada yang
mungkin ada di kalangan kita yang dia baru ikuti, mungkin ada kalangan kita ada masa tak sempat, betul kan? Tiba-tiba dah masuk siri yang ke-20 dah. Maknanya kelas kita dah 20 siri. Kan dah sampai ke mana siri 20 ni? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, siri ke-20 ini sebenarnya masih lagi berada pada kronologi fasa yang ketiga, iaitu masih lagi di bawah tajuk dakwah Nabi Allah Musa kepada Firaun. Saya sebut nama Firaun bukan bermakna kita menafikan selain daripada Firaun. Maknanya apabila sebut Firaun, dia termasuklah pembesar-pembesar Firaun, kaum-kaum Firaun. Maknanya kita cerita fasa 3 ni dia akan tamat setelah Firaun ditenggelamkan di dalam laut yang dibelah dengan tongkat Nabi Allah Musa. Maknanya belum habis lagi. Jadi kita masih berada pada fasa yang ketiga. Selepas tamat cerita Firaun, baru kita akan pergi fasa yang keempat. Tak ada ya? Minta maaf, itu yang lain. Okey, ni fasa dia ni. Mohon maaf. Okey, ni fasa ni. Okey. Fasa ni dia duduk pada mana? Saya tak letak ya. Kan terletak. Okey. Ada. Dia kalau tuan-tuan tahu ada nota yang lepas, saya tunjuk fasa dia. Maaf. Tadi saya tunjuk fasa dalam surah Ghafir. Ni fasa ni. Okey, tak apa. Dalam nota tu ada maklumat ni. Jadi fasa yang keempat insya-Allah nanti kita akan masuk. Saya tak siap susun untuk fasa keempat ni lagi. Okey, tapi insya-Allah akan sampai pada fasa yang keempat. Dekat sini kita akan belajar Bani Israel. Selama ni dengar Bani Israel, buka Baqarah saja, surah Baqarah, jumpa Bani Israel. InsyaAllah nanti kita akan belajar kisah Bani Israel. So, sasaran kita, kronologi kisah Nabi Musa ni mungkin akan sampai 40 siri. InsyaAllah kan. InsyaAllah akan sampai 40 siri. Okey, doakan moga Allah istiqamahkan kita, Allah bagi rahmat, Allah bagi berkat. Okey, kita terus kepada maklumat dalam siri yang ke-20. Okey, sebelum tu izinkan saya terangkan. Okey, siri 20 pada malam ni, okey, kalau siapa yang ikut pada siri minggu lepas, okey, tak apa, tuan-tuan janganlah rasa macam alamak, terlepaslah macam ni nak ikut ni. Tuan-tuan jangan bimbang. Sebab nota ada nombor 1. Yang kedua, rakaman untuk siri-siri yang lepas ada di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Masuk dekat Akademi Tadabbur Malaysia tu kalau boleh jadilah follower supaya tahu maklumat-maklumat yang ada kan. Lepas tu kita godek-godek lah kat situ. Dia ada video je kat situ. Dia ada video-video rakaman yang ditulis, tajuknya mudah je. Kronologi kisah Nabi Musa AS siri keberapa. Okey, malam ni sebenarnya kita nak fokus yang ni lah. Ahli keluarga Firaun yang dia mempertahankan Nabi Allah Musa alaihimussalatu wassalam. Jadi kalau cara tuan-tuan baca tengok diagram ni, tuan-tuan kena tengok anak panah dia. Sambung ke mana Anak panah sambung ke sini, lepas tu dia sambung ke sini, lepas tu dia sambung ke sini. Ini dia punya flow chart. Ini dia catat alih peristiwa yang berlaku dalam kisah Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam sampailah kita nak sampai kepada flow ni. Sampailah kepada flow dia adalah iaitu ahli keluarga Firaun mempertahankan Nabi Musa. Okey. Kenapa nak pertahankan Nabi Musa? Siapa dia? Okey, sebab itu kita dah masuk dah pada minggu lepas, kita dah terang sedikit sebanyak. InsyaAllah malam ni kita akan habiskan cerita keluarga Firaun yang mempertahankan Nabi Allah Musa. Okey, rujukan surahnya hanya berada. Okey, kisah seorang lelaki yang beriman di kalangan keluarga Firaun itu, kaum Firaun itu hanya berada dalam surah Ghafir saja. Dia tak ada dalam surah-surah yang lain. Kenapa? Nanti
selesai kita tamat kisah seorang lelaki ni, insya-Allah nanti kita akan rungkaikan persoalan tentang kenapa kisah lelaki ni dia hanya berada dalam surah Ghafir. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan. Okey, kita teruskan. Okey, pada minggu lepas, siri 19, kita sudah sampai sebenarnya kepada ayat. Okey, kita dah sampai kepada ayat nombor berapa tuan-tuan dan puan? Siapa masih ingat? 29 Ustaz. 29. Okey, ayat nombor 29. Okey. Okey, betul. Nanti kita sambung insya-Allah. Tapi sebelum tu saya buat pengulangan ringkas ya. Sebab dalam kelas ni dah kita seminggu sekali. Jadi ambillah masa sekejap je kita buat ringkasan dia. Okey, saya tak perincikan ayat tu, tapi saya buat ringkasan dia, saya buat dalam catat alif. Okey, begini. Okey. Ayat 23. Sebelum tu bagi tahu dulu. Okey. Rujukan dia adalah ayat 23 sehingga 45 surah Ghafir. Okey, surah yang ke-40. Muka surat 469 sehingga muka surat 472 di dalam mushaf. Okey. Jadi kita tengok dulu ayat 23. Okey, ayat 23 dengan 24. Okey, ayat 23 dengan ayat nombor 24 dalam surah Ghafir, ringkasan dia yang ni. Ini saya buat ringkasan sendirilah. Dalam nota tuan-tuan puan tu tak ada lah catatan ni. Saya hanya beri ayat dengan terjemahan saja. Jadi tuan-tuan lah kena buatlah ringkasan dia. Kan? Ingat lagi kerja rumah dia apa kan? Okey, kita tengok. Okey, ringkasan dia. Okey, Allah Subhanahu wa taala telah hantar Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam membawa dua perkara. Perkara pertama, Allah bekalkan kepada Nabi Allah Musa ni adalah ayat-ayat Allah, iaitu merujuk kepada mukjizat. Dua mukjizat yang besar yang ada pada Nabi Allah Musa, iaitu pada tongkat dengan tangannya yang diletakkan di dalam di bawah di bawah dia selup kat dalam bajunya, tangan dia tu boleh mengeluarkan cahaya yang berwarna sangat terang, warna putih yang bercahaya. Okey, maklumat mukjizat tersebut telah kita jelaskan pada siri sebelum ini. Okey, tetapi dekat surah Ghafir Allah ulang sekali lagi. Okey. Kemudian dalam masa yang sama Allah memberikan kepada Nabi Musa, membawa kepadanya adalah sultanin mubin, hujah dan bukti yang jelas. Okey, mukjizat tadi untuk apa? Bukti yang jelas tu untuk apa? Untuk bagi tahu kepada Firaun dengan orang-orang kaum dia bahawa Nabi Musa ni dia adalah utusan Allah. Ya kan? Apa yang dia bawa ni semua dari Allah. Okey. Kemudian Allah Ta'ala cerita, dua yang Allah beri kepada Nabi Musa ni nak bawa pergi kepada siapa? Nak pergi jumpa dengan siapa? Nak jumpa kepada Firaun dengan dua pembesar utamanya. Yang disebutkan namanya adalah Haman dan juga Qarun. Haman dengan Qarun. Nampak kan? Dua. Haman dengan Qarun. Okey. Kemudian ayat 24 Allah Ta'ala cerita setelah Nabi Musa, dia telah tunjukkan mukjizat dia telah sampaikan hujah-hujah, dia berdialog menggunakan hujah-hujah yang membuktikan bahawa Firaun itu bukanlah Tuhan dan sebagainya, tetapi apa kesan tindak balas daripada Firaun dan pembesar-pembesarnya? Apa dia tindak balas dia? Nabi Musa dituduh dengan dua perkara. Dia dituduh dia ni sebenarnya adalah ahli sihir. Dia juga dituduh sebagai kadzabun, sebagai pendusta. Okey, jelas. Ya, inilah sebenarnya ini adalah ayat Quran. Tapi saya letakkan dia dalam bentuk catat alif. Sebab kita nak bincang kronologi.
InsyaAllah nanti kita akan sambung Carta Alif ni daripada mula sampai habis. Panjang Carta Alif ni. Tajuk pun kronologi. Okey, jelas ya? Okey. Kemudian kita lanjutkan. Okey, kita lanjutkan. Waktu kita baca pada ayat 25. Okey, ayat 25 ni ringkasan dia dekat sini. Ringkasan dia, okey, pembesar-pembesar Firaun. Mereka telah cadangkan dua perkara nak buat kepada pengikut yang beriman kepada Nabi Musa. Nombor satu apa? Mereka mencadangkan bahawa mana-mana lelaki yang mengikut Nabi Allah Musa, siapa yang ikut Nabi Allah Musa, kita bunuh anak. Kalau dia ada anak lelaki, kita bunuh anak dia. Okay, ini usul pertama. Yang kedua, pembesar-pembesar Firaun kata, tapi anak-anak perempuan ni kita jangan bunuh dia. Biar dia hidup. Biar dia jadi khadam kita. Biar dia jadi hamba. Jadi itu adalah dua usul. Okey. Tetapi Firaun, dia nak cadangkan apa? Belum ada lagi pada ayat ni. Okey, lepas tu Allah Ta'ala tutup ayat nombor 25 ni dengan Allah mengatakan, dua cadangan mereka tadi tu merupakan tipu daya. Maksudnya mereka nak menunjukkan mereka ni benar, Musa tu salah kan. Jadi mereka menggunakan kekuasaan untuk mengalahkan Nabi Allah Musa, tapi pada hakikatnya itu adalah tipu daya yang sebenarnya membawa mereka kepada kesesatan. Sepatutnya mereka ni menerima apa pembuktian Nabi Musa, tapi sebaliknya. Okey, kemudian minggu lepas kita dah belajar ayat nombor 26. Ayat 26 ni dengan 27 ringkasan dia ini. Okey, Firaun dia terus bercadang, Firaun sendiri mengusulkan untuk dia bunuh Nabi Allah Musa. Dia mencadangkan untuk dia sendiri membunuh Nabi Musa. Dengan dia menyebutkan dua sebab. Dia bagi alasan. Kenapa dia bagi alasan? Kan sepatutnya Firaun dia tak perlulah nak minta pendapat kan, nak bagi tahu kepada rakyat dia kenapa dia buat kan. Tapi dia seolah-olah Firaun ni dia nak cakap, dia seperti nak minta persetujuan. Jadi dia nak orang ramai ni memang akan mengikuti dia untuk membunuh Nabi Musa. Jadi dia bagi dua reason, ada dua sebab. Okey, sebab pertama Firaun yang atas ni, ini pada ayat nombor 26. Ni ayat 26. Okey, Firaun dia kata, Firaun ni kenapa dia nak bunuh Musa? Seolah-olah dia cakap dekat orang bawahan dia yang Musa ni sebenarnya dia ada kaitan dengan Musa ni, dia nak ubah agama kamu. Jadi kenapa dia nak bunuh Musa? Dia tak cakap dia bunuh Musa sebab dia dah kalah hujah. Tapi dia nak bunuh Musa, dia kata alasan dia nak jaga agama mereka. Lepas tu yang kedua, Firaun ni dia cakap kenapa dia nak bunuh Musa? Seolah-olah dia kata dialah yang nak menjaga keselamatan rakyat di bawah dia. Dia nak jaga keamanan bumi Mesir tu. Sebab apa? Sebab Musa tu dituduh orang yang nak melakukan kerosakan. Ni dua alasan yang dikemukakan oleh Firaun. Apabila Nabi Musa alaihissalam telah mendengar dia nak dibunuh oleh Firaun, kan, maka Nabi Musa terus minta perlindungan kepada Allah daripada manusia yang ada dua sikap. Sikap pertama adalah manusia yang mutakabbir, iaitu manusia yang dia sombong. Sombong ni disebut umum lah. Sepasal Firaun, termasuk kepada siapa-siapa. Sombong ni dia berkaitan dengan yang pertama, kita kena catat apa makna sombong. Sombong ni yang pertama adalah menolak kebenaran. Yang kedua, merendah-rendahkan orang lain. Itulah sebenarnya ciri orang yang sombong. Jadi sombong yang utama pada Firaun ni jadi dua-dua. Dia menolak
mukjizat yang Nabi Musa dah kemukakan. Dia menolak hujah yang Nabi Allah Musa telah katakan. Jadi dia digelar orang yang sombong. Jadi Nabi Musa ni dia minta perlindungan kepada Allah daripada orang yang sombong. Yang kedua, orang yang tidak percaya tentang hari kiamat. Maka dia saling berkaitan. Orang tak percaya kiamat ni, dia akan jadi orang yang sombong. Nak hilangkan perbuatan sombong, dia kena percaya hari kiamat. Okey. Inilah yang patut kita contoh. Apabila kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini kan, kita boleh doa kepada Allah supaya Allah lindung kita daripada mereka. Sebab orang yang sombong ni, dia tak akan terima hujah. Maka kita bimbang dia akan ambil mana-mana tindakan seperti mana tindakan Firaun. Okay, ini kita telah ulas pada minggu lepas. Lepas tu saya buat ringkas saja. Okey, kemudian kita terus kepada ayat nombor 28. 28 pun sebenarnya kita dah cerita sebelum ni. Minggu lepas. Lepas tu saya tak ulang balik sebab kalau saya ulang panjang lebar, nanti tak habis cerita kisah lelaki yang beriman ni. Okay, jadi saya minta maaf ya pada tuan-puan yang tak dapat penjelasan lanjut tapi boleh tengok rakaman tu. Okey, kita ayat nombor 28 ni yang kita cerita pada minggu lepas. Okey, ringkasan dia, ada seorang lelaki yang beriman di kalangan keluarga Firaun ini, dia mempertahankan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Lelaki ini Al-Quran tidak cerita kepada kita maklumat terperinci. Dia ni siapa? Pakcik Firaun ke? Abang Firaun ke? Adik Firaun ke? Tak tahu. Tetapi yang pasti, yang kita boleh kata dia seorang lelaki. Daripada percakapan dia, hujah dia kemukakan ni, dia bukanlah kalau kita boleh katakan, sebab nanti waktu kita habis belajar kisah lelaki ni, kita akan dapat clue dia. Walaupun Allah tidak bagi tahu secara jelas, tetapi kita boleh dapat jawapannya secara tersirat. Cluenya, lelaki ni dia bukanlah orang-orang yang biasa. Sebab dia boleh bercakap depan Firaun dan Firaun ini rasa tergugat juga. Dan lelaki ni dia ada pengaruh dia juga. Nanti kita akan sebut macam mana dia dalam cerita ni, insyaAllah kita akan dapat jawapan. Tapi nak tahu lanjut siapa lelaki ni Ustaz? Jawapan dia, saya tak tahulah. Kalau tuan-tuan mengikuti pengisian daripada orang lain, saya tak tahu. Tapi metodologi saya, kita panggil, istilah kita dipanggil manhaj. Manhaj maksudnya metodologi. Metodologi yang saya gunakan kalau nak cerita kisah-kisah Nabi, kita tidak akan mengambil masa yang panjang untuk mencari perincian tentang sesuatu maklumat tentang individu yang Allah Ta'ala tidak ceritakan ia di dalam Quran. Tapi kalau tuan-tuan ikuti kadang-kadang, kita ikuti, banyaknya maklumat dia bagi. Tetapi sumber yang dia bagi tu, dia ambil pada mana? Kadang bukan ayat Quran, kadang bukan hadis Nabi. Kadang daripada orang itu sendiri. Dia kata, mungkin macam ni, mungkin barangkali macam ni, mungkin. Jadi, kita tidak mahu, maksudnya manhaj utamanya dalam mengikuti pengajian ini, menyampaikan kita tidak akan memberi tumpuan kepada mencari maklumat. Sekalipun maklumat tu sumbernya ada dalam kitab perjanjian lama ke, perjanjian baru ke, kita tak akan ambil maklumat tu. Sebab kita tidak tahu dia benar ataupun tak benar. Sebab yang benar adalah Quran, yang benar adalah hadis Nabi. Walaupun ada setengah penyampai, dia bawa riwayat-riwayat itu. Maka untuk penyelesaian ini saya mohon maaf banyak-banyak. Tuan-tuan, memang tak akan dapat maklumat yang terperinci tentang lelaki ini. Sebab apa? Sebab Allah tak bagi tahu. Sebab dalam hadis Nabi Sahih pun tak bagi tahu.
Kalau ada, tentu kita dah kongsikan. Okey. Lelaki ni, kalau kita baca ayat, asalnya lelaki ini dia menyembunyikan iman dia. Ni ayat dia. Tengok. Dia menyembunyikan imannya. Maknanya sebelum ini, dia dah beriman dah kepada Musa ni. Tapi dia tak tunjulkan diri dia. Belum sampai waktunya lagi. Tetapi pada ayat 28 ni, dia mulalah menunjulkan dirinya. Kenapa? Inilah dipanggil orang yang bijak dalam suasana maknanya suasana sekarang kan, suasana bukan Islam dapat ditonjol secara terang-terang. Mana lelaki ni, dia dah beriman lama dah, tapi dia sembunyi dah iman dia. Kan? Maknanya pada waktu dia sembunyi iman dia tu, memang patut dia sembunyi iman dia. Kerana itu ada keperluan. Tetapi apabila Firaun telah declare untuk bunuh Nabi Musa, maka sudah sampai kepada strateginya untuk dia memzahirkan bahawa dia ini pengikut Nabi Musa. Kenapa sebelum ni dia tak memzahirkan? Kerana belum ada keperluan lagi. Tetapi apabila sudah sampai ada keperluan, maka perlu dibuat secara terang-terang. Sebab tu dalam dakwah memang macam tu. Kan dalam fasa sejarah hidup Nabi, mula-mula dakwah nyorok dulu. Sorok dulu 3 tahun. Lepas tu dakwah secara apa? Secara terang-terang. Lepas tu pergi pada hijrah. Dia dakwah dia kena macam tu. Ada masa kita diam-diam je. Tapi ada masa kita kena zahirkan. Lepas tu lelaki ni dia tahu. Sebab apa? Lelaki ni dia nak bagi contoh. Kita boleh belajar dekat kisah lelaki ni adalah dia tahu kalau dia tak mempertahankan Nabi Musa dari dibunuh, nanti macam mana dengan ajaran Nabi Musa? Betul tak? Ajaran Nabi Musa tentu akan terbantut. Dakwah Nabi Musa akan terbantut. Sebab apa? Sebab bunuh ketua dia, habislah dakwah Islam tu. Sebab tu Firaun, dia bijak, dia nak bunuh Musa terus. Tetapi lelaki ni, kan, dia mengambil jalan, dia kena menzahirkan diri dia yang dia sebenarnya adalah beriman dengan Nabi Allah Musa. Okey, maknanya sebelum ni dia bersembunyi. Tapi sekarang dia telah menunjukkan secara terang dia beriman. Tetapi belum dapat lagi ayat yang dia cakap secara jelas dia beriman kepada Musa. Tapi permulaan dia nanti saya akan tunjuk pada tamu puan macam mana dia cakap tu, dia macam dia tunjuk sikit sampai dekat hujung baru dia cakap 100% yang dia ni memang pengikut Nabi Musa. Tengok betapa bijaknya dia. Kan? Sebab kalau dia cakap mula-mula nanti terus Musa kata tangkaplah dia sekali. Tapi habis peluang dia untuk disampaikan dakwah. Ni bijak dia buat sikit-sikit. InsyaAllah nanti kita akan nampak keseluruhan dia. Okey. Lepas tu ketika dia pertahankan Nabi Musa, ni dekat ringkasan kita boleh baca ayat nombor 28 ni. Okey. Dia mempertahankan Nabi Musa. Okey. Dia tak cakap tau. Dia lelaki ni kalau kita baca ayat dia betul-betul amati perkataan dia, dia tak cakap sebenarnya dia ni sebenar-benarnya beriman pada Musa. Dia tak cakap. Kita tahu sebab Allah yang ceritakan kepada kita. Tapi dalam konteks dia cerita tu, dia tak cakap Nabi Musa tau. Kalau kita baca dekat ayat nombor 28 ni, dia cakap macam ni. Ayat dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dia kata, "Ataqtuluna ar-rajula?" Dia kata, patut ke kamu bunuh seorang lelaki? Dia tak cakap pun, patutkah kamu bunuh Musa? Dia cakap, patutkah kamu semua ni nak membunuh seorang lelaki? Kenapa dia kata seorang lelaki? Kenapa dia tak cakap, kenapa kau nak bunuh Musa? Jadi, untuk tidak menampakkan secara terang-terang dia ni kenapa nak mempertahankan Musa? Sebab itu dia kata, kenapa kamu semua ni nak bunuh Musa? Lepas tu kita terang minggu lepas,
kenapa lelaki ni dia guna perkataan banyak? Patutkah kamu semua atakutuluna? Sedangkan yang nak bunuh dia musuh Nabi Musa tu seorang je. Okey, ini menunjukkan bahawa mereka semua bersetuju nak mengikuti cadangan Firaun nak bunuh Musa. Maka walaupun yang nak bunuh Musa tu Firaun, tetapi disebabkan mereka tak cegah Firaun, kan? Maka mereka ni dikatakan juga termasuk orang yang bersetuju, bersekongkol dengan Firaun nak membunuh Musa. Sebab tu lelaki tu kata, ataqtuluna. Patutkah kamu semua nak membunuh? Tapi dia tak sebut nama Musa, dia sebut seorang lelaki. Maknanya dia macam dia belum tunjukkan lagi secara jelas. Sikit nanti kita akan dapati hujung ayat nanti dia akan cakap secara terang-terang yang dia beriman kepada Musa. Okey. Dia cakap apa? Kalau kita ringkasan dia, okey, dia lelaki ni dia menggunakan hujah logik. Kan? Dia ambil masa untuk dia bagi orang ramai fikir. Dia kata Nabi Musa telah membawa bukti. Maknanya pada ayat tu dia nak cakap, kan, kenapa kamu semua nak bunuh seorang lelaki sedangkan dia dah bawa bukti yang nyata. Dia tak cakap yang aku setuju dengan Musa tu. Dia tak cakap secara terang-terang. Tapi dia cakap sebab dia nak bawakan orang ni berfikirkan, kenapa kau nak bunuh Musa? Musa tu kan dah bawa bukti. Yang bukti tu maksudnya dia nak kata Musa ni kan dah kemukakan bukti yang dia tu memang utusan Allah. Secara tak langsung sebenarnya, kalau kita faham yang sebaliknya, seolah-olah kalau kita tengok pada ayat tu, dia nak cakap dekat Firaun sebenarnya, kan, Firaun tak bawa bukti pun dia Tuhan. Betul tak? Kita tak jumpalah ayat Quran tu cakap Firaun tu dia tak bawa bukti pun tak jumpalah. Tapi daripada kata-kata lelaki ni, seolah-olah dia nak mengatakan bahawa, kan, kenapa kau nak bunuh Musa? Kenapa kau nak bunuh seorang lelaki yang dah bawa bukti? Kan, dia dah bawa bukti, dia kata dia tu adalah utusan Allah, Tuhan tu adalah Allah. Kan, secara tak langsung nak menunjukkan bahawa mana bukti Firaun mengaku dia Tuhan? Mana bukti Firaun? Dia tak cakap macam tu. Tapi dia sebut pada Musa. Lepas tu dia cakap lagi. Dia cakap. Dia bagi seolah ada dua perkara tentang Nabi Musa. Nombor satu dia kata apa? Kalau Musa ni tipu, kan, apa masalahnya pada kamu? Kalau dia tipu, kan, dialah yang akan tanggung sebab dia nanti. Kan? Lepas tu dia cakap, kalau Musa seorang yang benar, macam mana? Dia dua je kemungkinan Nabi Musa. Sama ada dia Nabi Musa tu tipu atau Nabi Musa tu benar. Logik tak? Dia tak ada yang ketiga. Dia maksudnya, dia suruh, apa fikirlah kata. Kalau Musa ni seorang penipu, tak ada masalah pun pada kamu sehingga kamu nak bunuh dia. Okey. Tapi kalau dia seorang yang benar, kalau dia seorang yang benar, macam mana? Macam mana kalau apa yang dia cakap tu benar? Kalau kita baca pada ayat tu, dia dah katalah keseluruhan dia. Dia cakap, kalau dia cakap dia benar, bukan dia cakap macam ni. Dia kata, kalau dia seorang yang benar, macam mana kalau dia cakap tu azab tu kena pada kamu? Kan? Tapi kan, kalau kita baca pada yang hujung ni, seolah-olah lelaki ni sebenarnya dia nak cakap Nabi Musa ni benar. Dia nak suruh pilih yang ni. Dia tak cakap secara terang lagi. Dia cakap, kalau Musa tu tipu, apa korang nak ambil kisah sangat dengan dia? Betul tak? Musa. Tapi kalau dia seorang yang benar, kalau dia cakap benar, macam mana? Kalau azab tu turun pada kita, macam mana? Kalau kita tengok dalam ayat tu, agak-agak lelaki ni dia nak cakap Nabi Musa penipu ke dia nak cakap Nabi Musa seorang yang benar? Tapi kalau kita baca pada ayat bawah tu, pada ayat hujung ni, ayat yang hujung kat sini, kita akan nampak lah. Ayat sampai kat sini kan, sampai kat sini, dia cakap,
Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Sebenarnya kalau kita amati ayat ni, seolah-olah lelaki tu dia nak cakap Nabi Musa ni seorang yang benar. Jelas? Faham kan? Bijak lelaki ni. Dia kata maksudnya dia nak suruh mereka ni cuba fikir dulu nak bunuh Musa tu. Kan? Kan macam iya juga kan. Kalau dia tak tipu, tentu dia benar. Kalau dia benar, kalau dia tak benar, tentu dia tipu. Kan? Dua saja. Tak ada orang fikir ketiga. Tapi lelaki tu secara tak langsung ayat yang panjang tadi tu sebenarnya dia nak kata Musa ni seorang yang benar. Okay, jelas ya? Ini ayat yang telah kita belajar pada minggu lepas. Nak kena ulang balik semula supaya lebih ingat. Okay, bijak dia. Kita pun boleh ikut lelaki ni. Kalau kita menyelesaikan satu masalah kan, supaya tak nampak bias, kita boleh guna kaedah lelaki ni. Okay, nanti kita akan belajar pada pengajaran lah. Okay, sekarang kita nak habiskan dulu cerita lelaki ni. Okay, dah habis. Kita nak sambung ayat nombor 29. Okay, ayat nombor 29 ni kita dah belajar pada minggu lepas. Yang mana ayat nombor 29 ni, lelaki ni, tengok, bijaknya dia panggil wahai kaumku. Wahai kaumku. Kenapa dia kata wahai kaumku? Maknanya lelaki ni, dia nak menunjukkan kesungguhan bahawa nasihat dia ni sebenarnya dia nak menunjukkan kasih sayang dia kepada kaum dia, kan? Nak menunjukkan bahawa dia ni pun sama-sama duduk dengan dia orang, dia kena wahai kaumku. Ni dalam dakwah ni kita kena ikut macam tu juga. Kan? Kita tak boleh kata tuan, kita tak boleh kata kalau bahasa kita kata kalau kita ditipu azab macam mana. Kita tu maksudnya orang yang menyampaikan tazkirah tu dia masukkan diri dia sekali. Berbeza kalau dia kata kalau tuan-tuan ditipu azab macam mana. Kan? Tapi kalau ayat dia kalau kita semua ditipu azab macam mana. Dia berbeza. Jadi lelaki ni dia bijak. Dia kata wahai kaumku. Dia kata kamu ada kuasa, dia kata. Kamu ada kuasa kat muka bumi ni. Tapi kalau azab Allah Ta'ala tu datang menimpa kita, siapa yang akan bela kita? Siapa yang bela kita? Lelaki ni, dia tidak secakap dah direct kepada Firaun, tapi cakap langsung, dia nak sampai juga kepada Firaun. Seolah-olah lelaki ni kata, okay, kalau okay, dekat dunia ni sekarang, korang ada kuasa. Kan? Tapi kalau azab Allah Ta'ala datang, menimpa kita, siapa akan bela kita? Seolah-olah dia nak kata, adakah Firaun yang boleh bela kita? Dia tak cakap nama Firaun itu. Tapi kalau orang dia faham, lelaki ni, dia nak cakap juga kat Firaun tu. Adakah Firaun itu yang boleh bela korang, boleh defend korang daripada azab Allah? Kan? Habis dekat sini, ucapan lelaki ni. Lelaki dia berhenti kat sini, Firaun ni, dia dengar. Lepas tu dia pun cepat dia mempertahankan diri. Betul, Firaun berkata. Firaun ni. Dia cakap apa? Dia kata, aku usulkan kepada kamu. Yang dia usul yang kata dia nak bunuh Musa tadi. Lepas tu dia bagi dua sebab tadi. Dia kata, melainkan dengan apa yang aku pandang elok. Dia kata, apa aku cadangkan tu adalah cadangan yang benar. Cadangan yang baik. Okey. Seolah Firaun ni dia kena cakap, dia kena campur cepat-cepat. Sebab lelaki ni seperti dah boleh mempengaruhi pengikut Firaun ni. Dan kenapa Firaun dia nak menyampuk? Kerana dia tahu dah sedikit sebanyak lelaki ni dia sampaikan maklumat tu kalau orang dia fikir dengan dia fikir betul-betul, orang akan rasa macam betul juga lelaki ni cakap kan? Kan? Kalau azab Allah Ta'ala sampai, siapa nak bela kita? Firaun ke? Lepas tu Firaun ni dia dah rasa macam lelaki ni dia ni kan, dia dah macam lelaki ni dah macam dah boleh influence dah kan kepada orang ramai. Firaun pun dia menyampuk. Dia kata, aku cadang kau tu benda betul. Apa yang aku cadang kau dipandang elok, bukan aku nak cakap benda-benda yang tak bawa kepada kebaikan. Okey, lelaki ni cepat-cepat dia buat apa tahu? Dia tarik balik audien tadi tu.
Dia tarik balik, dia berkata semula. Tapi cara dia cakap tu, dia dia tak tentang Firaun, tuan faham tak? Sebab sebagai sini kan Firaun cakap. Dia tak kata, sudahlah Firaun, kan kau jangan nak membongaklah Firaun. Dia tak cakap macam tu. Maksudnya lelaki ni pun sebenarnya dia tak nak Firaun tadi yang dah marah tadi lagi jadi marah kan. Jadi dia ambil kesempatan tu, dia tak cakap, Firaun kau salah, kau tipu Firaun. Dia tak cakap. Lelaki ni dia cakap dalam bahasa umum, dia cakap kepada orang ramai. Kita baca pada ayat nombor 30. Dia kata apa? Wa qala alladhi amana ya qaumi, dan berkatalah orang yang beriman itu, wahai kaumku. Laki ni dia cepat-cepat sambung balik apa dia cakap tadi. Sebab Firaun telah macam potong cakap dia. Kan dia cepat-cepat tarik balik audio dia. Tapi cara dia cakap tu sebenarnya dia tak nak apa perkecilkan Firaun cakap tadi. Tapi dia sebenarnya secara tak langsung dia nak tolak pendapat Firaun tadi. Tapi dia ambil peluang, dia cakap, wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang. Okey, tengok. Dekat ayat 31 ni tuan-tuan, di sini kita boleh belajar. Cara dakwah buat apa ni? Tengok ya. Ayat 30 ni, dia bawa contoh sejarah lepas. Dia bawa kisah-kisah umat terdahulu di azab. Dekat nota tu saya dah tulis dekat atas ni. Lelaki ni, dia pandai tau. Dia nak bagi orang fikir, dia suruh orang ramai kenang kisah orang-orang terdahulu. Dia, laki ni, dia suruh kita kenang, dia suruh kaum dia kenanglah umat-umat terdahulu. Kita tengok lelaki ni dia kata macam mana. Dia kata sesungguhnya aku bimbang, ini akhafu, sesungguhnya aku bimbang. Akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Kamu akan ditimpa apa? Ditimpa kebinasaan sebagaimana yang telah menimpa kaum-kaum yang bergabung. Al-Ahzab ni maksudnya kaum-kaum yang menentang rasul-rasul. Al-Ahzab ni bukan yang surah Azab tu, tapi ada kaitan dengan tentera yang dia berkaitan dengan umat-umat yang mereka berkumpul nak lawan rasul-rasul mereka. Lelaki ni dia bawa kisah dulu. Seolah-olahnya dia kata, korang ingat tak? Cuba korang ingat balik semula orang-orang dulu ni. Apa jadi dekat mereka? Kan mereka ramai-ramai bergabung nak menentang rasul-rasul mereka. Cuba korang ingat balik kisah-kisah tu. Lepas tu lelaki tu dia bawa contoh. Dia kata, misla da'bi qawmi Nuh wa 'ad wa thamud walladzina min ba'dihim wa mallahu yuridu zulman lil 'ibad. Ayat 31 disebut contoh. Macam kisah kaum Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud dan orang-orang yang datang kemudian daripada mereka. Orang datang kemudian daripada mereka ni maknanya umat-umat yang datang selepas kaum Samud lah. Tapi dia tak sebut siapa. Tetapi mereka tahu. Kan? Sebab mereka tahu kisah Nuh. Mereka tahu ada cerita-cerita umat kaum 'Ad. Mereka tahu kisah kaum Samud. Ni kan macam sejarah-sejarah lepas tu. Lepas tu mereka lelaki tu kata apa? Dia kata wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Dia kata Allah Ta'ala binasakan mereka ni bukan sebenarnya Allah Ta'ala nak buat zalim kepada hamba-hambanya. Maknanya lelaki nak bagi tahu mereka yang telah diazab oleh Allah ni macam kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud ni sebenarnya bukan Allah buat zalim dekat diorang. Maknanya dia nak kata Allah Ta'ala tu bukan suka-suka hati nak membinasakan mereka. Jadi dekat sini yang kita dapat belajar apa? Lelaki ni dia gunakan kaedah kisah orang-orang terdahulu. Macam kita semua kan nak sedarkan orang sekarang ni, kita boleh menggunakan cerita kisah-kisah orang terdahulu. Kata hari ni apa? Hari Malaysia kan? Cuti apa? Saya pun dah tak ingat cuti hari Malaysia kan. Kata ataupun kita merdeka tempoh hari kan. Cara dia kita minta lah kenanglah orang-orang dulu macam mana mereka ni berjuang.
Itu kaedah yang boleh guna untuk bagi mereka ni berfikir. Lelaki ni. Jelas Okay. Lepas tu, kita sambung lagi. Faham kot ayat 30-31 ni. Okey, lepas tu, kan seolah-olahnya dalam masa yang sama, lelaki tu nak beritahu apa? Dia nak beritahu apa? Nak beritahu bahawa korang kalau menentang Rasul-Rasul ni, korang akan sama macam umat Nuh yang telah diazab. Kaum Ad yang telah diazab. Kaum Samud yang akan diazab. Tak ada siapa yang akan boleh bela kamu. Kan? Dalam masa yang sama, lelaki ni nak bagi tahu bahawasanya kalau korang lawan Musa, korang boleh dapat nasib yang sama macam orang-orang terdahulu. Tapi dia tak cakap lah nama Musa tu. Ya. Tapi dah macam sikit-sikit dia nak cakap dia ni sebenarnya pengikut Musa ni. Okey, tak apa. Lagi kita akan tengok macam mana step by step dia terangkan tentang diri dia. Okey. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat 32 dan 33. Lepas tu dia cakap lagi. Okay, dia cakap, dia kata, ya qaumi. Dia kata, wahai kaumku. Dia ni lembut dia. Bagus dia. Kan, dia punya bahasa dia nak sampai tu, dia nak bagi tahu bahawa yang dia ni betul-betul sayang dekat kaum dia. Dia nak cakap, dia ni betul-betul termasuk dalam macam orang yang betul-betul ambil berat kepada mereka. Dia kata, wahai kaumku. Dia kata, inni akhafu alaikum yaumat tanad. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab siksa hari kiamat. Okey. Cuba kita tengok perbezaan ayat 32-33 dengan ayat sebelum ni. Lelaki ni pula dia bawa kisah azab di hari kiamat. Dia bawa yang masa depan pula. Kita tengok lelaki ni. Bijak tak dia? Tadi dia bawa kisah orang-orang dulu. Sekarang dia suruh orang ramai ni berfikir. Macam mana kalau nanti di hari akhirat. Secara tak langsung, dia ada kaitan sebenarnya dia juga nak perli siapa? Ingat tak Nabi Musa doa minta perlindungan kepada Allah daripada orang yang sombong, orang yang tak beriman dengan hari kiamat kan? Sebenarnya lelaki ni secara tak langsung, dia nak sampaikan maklumat tu dekat Firaun. Sebab Firaun ada kat situ. Firaun dengar. Tapi dia tak cakap direct kat Firaun. Bijak lelaki ni. Dia cakap dekat orang ramai. Tapi sebenarnya buah dia nak sampai ni sebenarnya dia cakap dekat Firaun. Sebab Firaun kan tak beriman kepada hari kiamat. Dia seorang yang sombong. Tapi cara dia bawa, dia tengok teknik dia. Tadi dia bawa kisah orang terdahulu. Lepas tu dia bawa kisah yang akan datang. Dia kata, Nuh akan datang ke hari kiamat tu nanti. Aku bimbang kamu kena diazab oleh Allah. Hari tu hari apa? Hari tu dia panggil Yaumut Tanad. Yaumut Tanad ni maksudnya hari yang orang akan terpekik minta tolong, panggil memanggil. Yaumut Tanad ni adalah hari orang akan panggil memanggil. Panggil. Kalau orang yang kena azab akan panggil. Maka kita tolong malaikat, tolong saya, ya Allah, tolong saya, ya Allah. Kan? Itu dipanggil hari panggil memanggil. Sebab tu salah satu nama kiamat adalah hari Yaumut Tanad. Hari panggil memanggil. Semua akan dipanggil lah. Panggil untuk dihadapkan, dibicarakan, malaikat panggil. Kan? Pergi sini. Semua akan dipanggil. Hari orang akan meminta pertolongan kepada orang lain. Sama ada kepada manusia kepada Allah, manusia kepada malaikat. Kan? Panggil macam panggil nama, mana kamu ni? Okay, sila ke depan. Itu dia panggil Yaumut Tanad. Kan? Lepas tu lelaki ni kata pula. Dia kata, Yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min asim wa may yudlillahu fama lahu min had. Dia kata hari itu, iaitu hari kamu akan berpaling undun melarikan diri. Padahal semasa itu tidak ada sesuatu pun yang akan dapat menyelamatkan kamu daripada Allah. Maksudnya lelaki ni diingatkan kepada kaum dia. Nanti kalau hari kiamat tu macam mana? Hari tu orang akan minta tolong. Kamu dah tak peduli dah hari tu. Kamu akan larikan diri kamu dah. Kan masing-masing fikir diri sendiri. Dan pada hari itu juga tak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri kamu daripada azab Allah. Secara tak langsung, dia nak cakap apa? Termasuklah kau Firaun. Kan? Walaupun dia tak sebut nama Firaun, secara tak langsung Firaun faham lah.
Okay, lepas tu dia kata, dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada siapa pun yang dapat beri hidayah petunjuk kepada. Maknanya lelaki ni bagi tahu, kalau siapa yang dah memang tak nak pilih, tak nak betul-betul beriman, tak nak dengar apa yang disampaikan, nanti kalau Allah dah tutup pintu hati dia, Allah sesatkan dia, masa tu korang dah tak boleh yang nak berpatah balik dah. Sebab Allah dah tak bagi hidayah petunjuk kepada mereka. Okey, tapi kalau kita baca cerita ni, kita tahu kan Firaun tu memang dia mati dalam kafir kan? Betul tak? Tentera-tentera Firaun, pengikut-pengikut Firaun tadi, orang kanan Firaun mati dalam kafir kan? Mati dalam kafir. Tapi kalau kita baca cerita dia, mereka dapat peluangkan hidayah kan? Dapat peluang. Musa sampaikan dakwah, ahli sihir mempertahankan diri mereka, kita dah belajar. Lelaki beriman pun sampaikan dakwah dia. Maknanya mereka yang diazab tu sebenarnya dah ada peluang tahu yang mana baik, yang mana buruk. Okey. Habis cerita ni, lepas tu lelaki ni dia buat apa? Dia bawa lagi ada satu lagi cara. Okey, cara dia macam mana? Dia bawa bukti yang memang mereka pernah tahu. Kalau macam ni, kalau dia bawa cerita umat-umat terdahulu, kan umat-umat terdahulu, mungkinlah ada orang kata, itu orang dulu, kami belum tentu diadab. Betul? Okey, mungkin. Lepas tu kalau buat hari kiamat, mungkin mereka tak boleh nak rasa. Hari kiamat, kan? Okey. Laki ni bijak. Dia tak bawa sekadar, dia tidak bawa sekadar kisah orang dulu dan akan datang. Dia bawa kisah yang real. Kisah real tu kisah apa? Dia bawa kisah Nabi Yusuf. Dia bawa kisah Nabi Yusuf. Laki ni dia kata apa? Dia kata, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. Dia cakap apa? Dia kata, dan demi sesungguhnya Nabi Yusuf telah datang kepada kamu dulu. Bijak lelaki ni kan. Apabila sebut nama Yusuf, semua orang akan tahu. Sebab Nabi Yusuf kan kita tahu kan, dialah yang memakmurkan bumi Mesir. Orang Mesir memang tak lupa cerita Nabi Yusuf ni. Cerita yang turun-temurun nenek moyang mereka tentang Yusuf ni. Jadi lelaki ni dia bawa contoh, dia bawa hujah ketiga, dia suruh orang fikir kan. Korang tak ingat kisah Nabi Yusuf yang datang dulu, dia kata. Membawa keterangan-keterangan. Keterangan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tidaklah cerita dia lawan dengan raja yang zalim. Tapi Nabi Yusuf dia tu seorang Nabi dengan dia bawa mukjizat apa? Dia bawa keterangan apa? Kan Nabi Yusuf ni dia mentafsirkan mimpi. Kan? Kena buka kisah Nabi Yusuf tu. Jadi semua orang tahu. Kan jasa baik Nabi Allah Yusuf, sumbangan di dekat bumi Mesir tu. Semua orang tahu kisah raja serahkan kuasa kepada Nabi Yusuf kan, uruskan bumi Mesir tu. Jadi lelaki ni dia bawa kisah Nabi Yusuf, agak-agak diorang tersentak. Diorang mesti akan ingat. Sebab apa? Jadi lelaki ni dia nak mengkaitkan Nabi Musa ni ada kaitan dengan Nabi Yusuf. Lepas tu dia nak kata Nabi Yusuf dah bawa bukti dia tu Nabi, Musa pun bawa bukti dia tu Nabi. Lepas tu lelaki ni kata apa? Walaupun Yusuf dah datang dulu kepada kamu, kamu dahulu tu maksudnya dia nak cakap, korang ingat tak dulu zaman tok nenek moyang kita Nabi Yusuf pernah datang dekat Mesir, dia bawa keterangan-keterangan dia kan. Tapi kamu tetap juga dalam keraguan, fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih, mengenai apa yang disampaikan kepada kamu sampailah dia mati. Maknanya tuan-tuan dan puan, kalau siapa baca surah Yusuf, kita tak jumpa kan ayat yang Nabi Allah Yusuf dia berdakwah kepada orang Mesir. Kita tak jumpa, betul tak? Yang kita jumpa Nabi Yusuf dia berdakwah kepada orang dalam penjara. Kan? Dalam penjara tu dia dapat dakwah yang tentang dakwah tu Allah tu adalah satu.
Tapi dekat kaum Mesir kita tak tahu cerita. Kan adakah Nabi Yusuf ni dia telah sampaikan dakwah supaya menyembah Allah? Rupa-rupanya cerita tu diselitkan dalam surah Ghafir. Jadi kena ambil kisah. Rupa-rupanya Nabi Yusuf dia ada sampaikan dakwah supaya jangan syirikkan Allah. Ada. Maknanya bumi Mesir itu juga pada ketika itu mereka juga kufur kepada Allah. Lepas tu dia nak kata sampailah Nabi Allah Yusuf mati. Maknanya apabila kita baca dekat ayat ni, rupa-rupanya orang Mesir dulu, walaupun sebab ingat ya, Nabi Yusuf, kenapa lelaki ni bawa kisah Nabi Yusuf? Sebab Nabi Yusuf dia ada dua sudut dengan Nabi Musa. Pertama dari sudut nasab keturunan. Nabi Musa Bani Israel, Nabi Yusuf Bani Israel. Maknanya Nabi Yusuf adalah Bani Israel yang pertama. Nabi Musa kan yang macam dah batch-batch yang berikutnya. Sebab Nabi Yusuf kan bapa dia Yaqub. Nabi Allah Yaqub tu kan Israel namanya. Jadi Nabi Yusuf ni dengan adik-beradik dia adalah Bani Israel batch yang pertama. Generasi Bani Israel yang pertama. Okey, lepas tu Nabi Musa ada kaitan dengan Nabi Yusuf. Dari sudut nasab keturunan. Yang kedua dari sudut pangkat kenabian. Nabi Yusuf ni juga utusan Allah. Nabi Musa ni juga adalah utusan Allah. Lepas tu lelaki ni kata apa? Walaupun Nabi Yusuf dah sampaikan maklumat dia, bawa keterangan, tapi kamu tetap dalam keraguan. Maknanya sebenarnya mereka tak beriman sebenarnya pada Nabi Allah Yusuf. Sampai Nabi Allah Yusuf mati. Apabila Nabi Allah Yusuf mati, kamu ni seolah-olah macam suka. Sebenarnya orang Mesir ni mereka tak tak pedulikan dakwah Nabi Yusuf tu. Sehingga kan lelaki ni cakap apa? Allah tidak mengutuskan lagi Rasul sesudahnya. Maknanya lelaki ni cakap, korang walaupun Nabi Yusuf pernah datang dulu kan tetap ragu-ragu tentang dakwah Nabi Yusuf sampai Nabi Allah Yusuf tu mati. Apabila Nabi Allah Yusuf ni mati, kamu cakap seolah-olah Allah tak pernah hantar dah Rasul selepas dia. Maknanya mereka ini sebenarnya suka akan kematian Rasul-Rasul orang Muslim. Lepas tu lelaki dia cakap apa? Dia kata, kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Lelaki tu kata, macam itulah Allah menyesatkan sesiapa yang melampau-lampau dalam kedakaannya, lagi yang ragu-ragu kepercayaannya. Okay. Lepas tu, apa lagi berlaku? Agak-agak Fir'aun nak buat apa ni? Fir'aun nak buat apa? Dan lelaki ni nak buat apa? Ada lagi satu ayat. Lelaki ni dia kalau kita tengok ayat ni kan, kita tengok cerita ni kan, dah sampai ayat 34 ni, lelaki ni macam dah makin lama makin terang ditunjukkan dia ni siapa. Makin lama makin terang kan. Betul tak? Kan? Kenapa dia buat kisah Yusuf pula? Kenapa dia cakap pula tentang sesat-sesat ni? Dia ni siapa sebenarnya? Kita tengok ayat ni makin lama makin terang. Dia nak membahirkan keimanan dia. Dan lelaki ni, dia cakap macam ni hujung. Dia kata, alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Iaitu orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Allah dengan tidak ada sebarang bukti yang sampai kepada mereka. Maknanya lelaki nak bagi tahu apa? Orang yang membantah Nabi Yusuf, yang membantah Musa, kan, yang membawa ayat-ayat Allah ni, mereka ni sebenarnya tak ada hujah dan bukti pun yang nak mempertahankan apa hujah mereka ni. Lepas tu dia kata apa? Orang yang buat perbuatan macam ni, kan, yang perbuatan yang macam tak nak terima Rasul-Rasul ni, kan, yang Rasul-Rasul tunjukkan mukjizat tu, maka laki ni kata apa? Kabura maqtan indallahi wa indal ladina amanu. Orang yang macam tu besar kebenciannya dan kemurkaan di sisi hukum Allah, begitu juga di sisi bawaan orang-orang yang beriman. Lepas tu sekali lagi lelaki ni cakap,
Kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbarin. Macam itulah Allah akan matikan hati, patri hati orang yang sombong, takbur lagi memaharaja lela pencerobohannya. Kan? Sebab apa? Rasul dah datang, dah bawa bukti, dah bawa hujah. Tapi tak nak terima. Bukan tak nak terima saja, bahkan nak ancam bunuh lagi. Nak ambil tindakan lagi. Orang yang macam ni memang hati dia Allah Ta'ala telah patrikan dia. Kan? Bagi orang-orang yang sombong dan takut. Maknanya lelaki ni, dia ingatkan kaum dia. Korang janganlah jadi orang yang sombong dan takbur ni. Jangan. Lepas tu, apa lagi berlaku? Okey, Firaun ni, dia tak tunggu lama. Kan? Firaun ni, dia rasa macam, sudah, lelaki ni dah macam apa? Dah macam percaya nak pengaruh orang. Kita tahu tak macam ni dia berjaya? Sebab apa dia berjaya? Sebab Firaun, ingat tak? Kan asal tadi, Firaun kan kata nak bunuh Musa. Ingat tak? Pada ayat nombor berapa yang Firaun yang ayat nombor 26, ingat kan? Kan Firaun kata apa? Firaun kata, Zaruni aqtul Musa. Kan mula-mula ayat 26 Musa kata apa? Firaun kata apa? Aku nak bunuhlah Musa ni. Tiba-tiba, kenapa dia biarkan lelaki tu bercakap? Betul tak? Sepatutnya kalau Musa ni rasa macam dah marah sangat, bunuh tu lah Musa. Buat apa nak tunggu lagi? Tapi kenapa? Kenapa dia seolah-olah macam dia tak nak ambil tindakan lagi kepada Musa? Sebab maknanya lelaki ni dia ada masa lagi nak berikan tazkirah bagi nasihat. Maknanya lelaki ni bukanlah calon-calon orang. Betul tak? Kalau kita tengok pada ayat ni, kita dapati kenapa Firaun dia bagi peluang dekat lelaki yang beriman ni bercakap? Maknanya kan asal-asal tadi Firaun macam dia nak bunuh Musa. Tapi kenapa dia tak jadi pula nak dia macam tangguhkan nak bunuh Musa tu? Kenapa dia bagi lelaki ni ambil peluang bercakap? Maknanya ialah kita tak tahu sebenarnya lelaki ni siapa. Wallahu ta'ala, kita tahu latar belakang dia siapa, pakcik dia ke, kaum kerabat dia yang mana ke, kita tak tahu. Kita tahu yang itu. Tapi kalau kita tengok daripada ucapan lelaki tersebut, masa yang dia bercakap ni, maknanya dia bukanlah orang yang kita kata biasa-biasa. Lepas tu pula, Firaun tadi sebenarnya terpengaruh tu maksudnya Firaun ini juga sedikit sebanyak dia terkesan sehingga menyebabkan dia tak nak ambil tindakan bunuh Musa tu serta-merta lagi. Macam mana kita tahu? Kita baca ayat 36 lagi. Waktu kita baca ayat 36 dengan 37 ni, Nabi Firaun ni, sebenarnya Firaun ni dia dah rasa macam seolah-olah macam umat kaum dia ni macam pengikut rakyat dia macam macam dah terpengaruh je dia orang ni dengan lelaki ni. Maka dia tukar topik tau. Tengok cara Firaun ni, dia nak bagi orang tak ingat supaya orang tak fikir kan, kalau orang fikir kan ambil masa kan. Ya tak ya juga kan cakap lelaki beriman ni. Tapi Firaun ni dia tahu dah. Dia kata macam dah orang ni kan. Maka dia cepat-cepat tukar topik lain. Dia cakap dekat ayat nombor 36. Dia cakap, waqala Fir'aun ya Haman. Dia kata, Fir'aun berkata, Haman, wahai Haman. Dia kata, ibnili, binalah untuk aku sarhan, sebuah bangunan yang tinggi, la'alli ablughul asbab, supaya aku boleh sampai ke jalan-jalan. Tengok kita bayangkan. Masa orang ramai sedang dengar hujah lelaki tadi tu kan, tiba-tiba Fir'aun tukar topik. Dia tukar tajuk lain. Dia tukar tajuk ni sebenarnya ada sebab lah. Kalau dia nak bagi orang dah tak terfikir apa lelaki tersebut, dia tukar topik lain supaya orang tumpu apa dia nak cakap. Dia cakap, Fir'aun kata, Haman, wahai menteriku. Haman kan. Haman ni kalau kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut namanya diulang sebanyak 6 kali sebanyak dalam Quran. Haman disebut 6 kali dalam Al-Quranul Karim nama dia. Cuma Al-Quran tidak menerangkan Haman tu
perincian dia bagaimana. Kalau tuan-tuan tahu maklumat perincian Haman ni siapa, panjang lebar cerita dia, ternyatalah sumber itu bukan daripada Al-Quran dan bukan dari hadis Nabi SAW. Sebab dalam Quran Allah tak cerita dan hari Nabi pun Nabi tak cerita. Haman tu siapa? Tapi kalau kita tengok dekat sini, ayat ni tentulah dia orang kuat kepada Fir'aun. Dia kata, Haman, buatkan aku satu bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke jalan-jalan. Jalan-jalan ni sebenarnya jalan-jalan apa? Kalau kita pada ayat 37 tu dia kata asbabat samawati fa'attali'a ila ilahi Musa fa'attali'a ila ilahi Musa. Dia kata, Haman, kau buat aku satu bangunan tinggi sampai masuk bangunan tinggi tu maksudnya bangunan pencakar langit. Sampai dekat langit tu supaya aku sampai kat pintu-pintu langit tu aku nak tengok. Ada tak Tuhan Musa tu? Supaya aku dapat tengok Tuhan Musa tu. Lepas tu dia kata wa inni la adhunnu kadiban. Dan dia kata sesungguhnya aku percaya dia itu seorang pendusta. Okey. Sebelum kita lanjutkan, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan tolong bulatkan perkataan azunnu. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Apa makna zon? Zon. Aku percaya. Percaya tu maknanya bukanlah yakin, tapi dia zon. Kenapa Firaun cakap zon? Kenapa Firaun cakap zon? Kenapa Firaun cakap wa inni la adhun? Kalau kita baca terjemahan, kita mungkin tak perasan. Sekejap saya kena jaga audio tuan-tuan. Okey. Kalau kita baca ayat ni, kita mungkin tak perasan ada perkataan zon kat sini. Zon dekat sini kan zon kan lawan kepada yakin. Tapi zon dekat sini maknanya Musa ni dia tak cakap sesungguhnya aku yakin dia tu seorang pendusta, tapi dia cakap aku ada perasaan zon. Kalau kita tak belajar pelan-pelan, tak amati ayat ber-ayat ni, kita akan terlepas maklumat penting kat sini. Okay, kenapa tuan-tuan? Kenapa Firaun dia tak cakap aku yakinlah Musa ni tipu ni. Tapi kenapa dia kata zon? Maknanya dekat sini Firaun ni sebenarnya dalam hati sanubari dia sebenarnya berbolak-balik tau. Antara nak yakin ke, sebenarnya dekat sini sedikit sebanyak lelaki ni sebenarnya dia telah terpengaruh juga dengan lelaki beriman tu. Macam ni kita kata dia telah terpengaruh. Macam mana Firaun juga telah terkesan. Macam mana? Okey, kenapa Firaun dia nak minta buat bangunan yang tinggi? Kan ambil masa nak bina bangunan tinggi tu sampai naik ke pencakar langit tu. Betul tak tuan-tuan? Kenapa Firaun dia tak bunuh je lah Musa? Kan senang, betul tak? Kalau kita tengok cerita, sepatutnya kalau bunuh Musa tu habislah. Kan lelaki dia tak ada peluang lah. Untuk dia bercakap. Tapat dia dekat situ, kita boleh dapat clue dia, gambaran dia. Lelaki ni bukan orang yang biasa-biasa. Lepas tu pula sampai Firaun ni, dia sampai terikut rentak lelaki yang berdialog tadi. Seolah-olah dia macam nak lawan lelaki tu. Dia macam nak patahkan hujah lelaki tu. Sedangkan sebenarnya mula-mula dia cakap dia nak bunuh Musa. Selesailah bunuh Musa tu. Kenapa tak bunuh Musa? Kenapa dia juga nak masuk? Kenapa dia perlu bina bangunan tinggi kan? Nak buktikan Musa ni betul ke tak betul? Tetap faham tak apa saya nak sampaikan? Maknanya dekat sini kita dapati okey. Kita dapati kenapa tiba-tiba Musa nak bina pula bangunan tinggi, lepas tu nak tengok Tuhan Musa, lepas tu nak tengok Musa ni tipu ke tak tipu. Sedangkan sebelum ni dia dah kata dia nak bunuh Musa. Bunuh je lah Musa. Tapi kenapa pula kau tiba-tiba kau nak tengok pula Tuhan Musa, lepas tu kau nak tengok Musa ni berdusta ke tak berdusta? Dekat sini dia akan timbul persoalan. Kenapa ya
tadi punya semangat ayat nombor 26, dia nak bunuh Musa, tiba-tiba dia tangguh pula nak bunuh Musa, nak buat pula bangunan tinggi nak naik ke langit. Kita nak bagi jawapan apa? Kita cuba tanya. Kita kritis, kita bertanya. Kenapa? Fir'aun tak jadi nak bunuh Musa ke? Maknanya di sini lelaki yang dia yang bercakap tadi tu ada memberi kesan kepada Fir'aun. Al-Quran tak cakaplah macam tu. Quran tak cakaplah Fir'aun telah terpedaya, Fir'aun telah mengikuti. Ayat tu tak sebut macam tu. Tetapi kalau kita tengok semua sudut, ni cara kita nak faham Quran kan. Kita gunakan ayat Quran juga. Semua sudut, kenapa Fir'aun tak jadi nak bunuh Musa, beria sangat nak bunuh Musa tadi? Bermakna lelaki, kata-kata dia tu seperti ada memberi kesan. Sampai ke Musa nak patahkan hujah dia, nak tukar topik lain, jangan bagi orang dengar cakap lelaki ni. Kalau lelaki ni cakap dia macam tak bagi kesan, apa Musa nak layan? Betul tak? Kenapa Firaun dia nak susah payah pula minta Haman buat bangunan tinggi tu? Maknanya lelaki tu dia ada, maknanya ucapan dia tu seperti memberi kesan. Seperti boleh memberikan pengaruh. Kalau tidak, kenapa Firaun dia nak lawan hujah orang tu kan? Di sini kita dapat belajar tentang lelaki tu. Tetapi kita tengok depan ni. Lelaki tu dia buat apa? Setelah dia tahu Firaun dia nak buat bangunan tinggi. Okay. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjutnya, bangunan tinggi ni nak buat daripada apa? Ada ke bangunan pencakar langit betul-betul sampai kat langit? Ya. Okey. Dia sebenarnya, kalau tuan-tuan nak tengok maklumat lanjut, saya minta tuan-tuan cari ayat nombor 38. Tuan-tuan cari ayat nombor 38 dalam surah Qasas. Kita buka dalam suratul Qasas, ayat 38, surah nombor 28, Al-Qasas kan. Dekat situ kita akan jumpa ayat lain yang Firaun dia dicakap kepada Haman bina bangunan ni. Dalam surah Al-Qasas ayat 38, kita akan dapat jawapan Firaun minta bina bangunan tinggi ni daripada tanah yang dibakar. Maknanya macam kita batu bata lah. Tapi ayat ni tak ada batu bata tu. Dia kena tengok dekat surah Al-Qasas ayat nombor 38. Cerita Firaun dia minta kepada Haman untuk bina bangunan tinggi daripada batu bata yang dibakar. Dan kenapa Firaun dia cakap dia nak bina bangunan tinggi dan naik ke langit? Kalau macam kita sendiri kan, kita pun kita fikir, macam mana nak buat bangunan yang tinggi naik sampai ke langit? Kan, paling tinggi pun orang boleh buat bangunan makan masa berapa tahun nak buat bangunan sampai paling tinggi berapa tingkat? Burj Khalifa berapa tingkat? Kan? Sebenarnya, Firaun ni, kan, dia nak matikan, dia nak tutup hujah lelaki beriman tadi tu. Dia nak kalihkan supaya orang dah tak sempat fikir lelaki tu cakap apa sebelum tu, kan? Dengan dia kalihkan, dia bawa orang semua pergi kepada apa? Fikir. Sebab orang akan berfikir-fikir, orang akan berbincang-bincang. Kenapa? Macam mana Firaun tu nak bina bangunan yang tinggi tu? Jadi orang dah macam terlupa apa yang lelaki tu hujah. Dan kita akan tengok lelaki ni macam mana dia tarik balik orang ramai tadi. Dengar cakap apa yang dia nak cakap. Tapi Firaun dia pandai. Dia terus sampuk, dia terus bawa kisah nak buat bangunan tinggi ni. Kenapa? Dalam masa yang sama, kenapa Firaun dia beria-ria, dia nak tukar topik? Bermakna lelaki tadi tu seperti cakap dia sudah ada kesan dia. Kenapa sampai nak buat bangunan tinggi? Kenapa tak nak bunuh je Musa tu? Kan senang, habis cerita. Maknanya lelaki tu dia mesti ada somebody lah kan kepada Firaun tadi. Wallahu ta'ala, Allah tak nak cerita banyak lebar. Okey. Tapi dekat ayat ni kita dapati kenapa Firaun cakap azunmu, maknanya aku percaya. Dia itu seorang yang pendusta. Tapi kenapa dia cakap aku yakin dia tu pendusta? Menunjukkan bahawa kata lelaki ni sebenarnya ada memberi kesan. Sebenarnya
ada memberi kesan sehingga Firaun dia tak guna perkataan aku yakin. Musa tu memang seorang pendusta. Tapi kenapa guna zat? Kita mungkin tak perasankan pada terjemahan. Tapi Allah Ta'ala ni dia maha teliti. Kenapa dia guna zat? Mesti ada sebab. Okay. Lepas tu, dia sebenarnya tuan-tuan ya, sebenarnya Firaun ni, dia percaya Musa tu Tuhan. Musa tu Tuhan pula. Dia percaya Musa tu utusan Allah. Macam mana kita kata tu? Macam mana kita tahu? Tuan-tuan, orang sombong ni, sebab tu dipanggil sombong. Sombong, orang yang menolak kebenaran. Sebenarnya dia tahu benda tu benar, tapi dia tolak. Itu dia panggil sombong. Orang yang tak tahu benda benar, dia tolak, tu tak dia panggil sombong. Tapi sebenarnya dia tahu benda tu benar, tapi dia tak nak terima, tu dia panggil sombong. Menolak kebenaran. Nabi kata apa? Nabi kata batarul haq, dia menolak kebenaran. Lepas tu dia terpengaruh juga dengan cakap lelaki beriman ni. Lepas tu dia kata wa kadzalika dunyina lil fir'auna su'u amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Allah Taala mengatakan demikianlah diperhiaskan oleh syaitan kepada Firaun akan perbuatannya yang buruk itu untuk dipandang baik, serta dia dihalangi dari jalan yang benar dan tipu daya Firaun itu tidak membawanya melainkan kerugian dan kebinasaan. Dan Allah beritahu kepada kita, Firaun ni dia tetap keras kepala. Kan tetap dia tak nak menerima kebenaran tadi tu. Ini dikaitkan juga dengan tipu daya yang dikenakan kepada Firaun tadi. Dan akhirnya Firaun berada dalam kebinasaan. Okey, lelaki tu bagaimana pula? Lelaki tu dia buat apa? Lelaki tu ayat nombor 38, 39 sampailah hujung. Lelaki itu declare. Dia ni siapa? Nak tahu tak macam mana? Ayat 38 tu tengok dia cakap. Ayat 38 ni, kalau kita baca betul-betul, memang lelaki tu, dia dah apa? Dekat ayat 38 ni, dia memang terus terang. Jadi kita tahu, kita baca ayat dia. Dia kata, وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. Dia kata, dan berkatalah pula orang yang beriman itu, wahai kaumku, turutilah nasihatku. Dekat sini, orang akan kata, oh, rupanya dia, kenapa dia cakap, dengarlah nasihat aku. Kenapa dia cakap mula-mula tadi? Dia cakap dekat kaum dia ayat mula-mula. Ini orang yang bijak. Kan, dia cakap sikit, dia cakap jadi siapa. Last sekali, 38 dia cakap, ya kaum ittabi'un. Ikutlah nasihat aku. Dengarlah nasihat aku, dia kata. Nasihat aku ni dia kata, akan menunjukkan kepada kamu jalan yang benar. Sebab apa dia dah terang-terang kat sini? Sebab tadi Firaun dah cakap apa? Firaun dah bawa hujah ni. Hujah nak bina bangunan. Kan? Seolah-olah macam ni. Kan nak bina bangunan lama kan? Tentu orang akan kata macam ni. Okey, kita tengok Firaun ni. Berjaya tak dia buat? Maksudnya orang cakap, okey, seolah-olah dia akan bawa kepada macam ni kan. Dia seolah akan bawa kepada orang macam dia fikir, okey, kita bagi masa, nantilah kita fikir setahun 2 tahun lagi, kita tengok kita nak ikut siapa. Sebab Firaun dia telah alihkan kepada maklumat, dia kata, korang tunggu aku nak buat bangunan tinggi. Seolah-olah orang akan tengok. Kita nak tengok. Kita tunggu Firaun buat dulu bangunan tinggi sampai pencakar langit. Dia nak tengok Tuhan dia kan. Kita tengok. Betul tak Firaun boleh jumpa Tuhan Musa tu. Jadi seolah-olah peluang lelaki ni dia nak bagi orang berfikir tu seolah macam tengah ditutup. Dengan Firaun nak buat satu bangunan tinggi tadi kan. Lelaki ni dia tak tunggu lama dah. Dia terus cakap dekat ayat nombor 38 ni. Dia dah tak takut dah. Sebab dia tahu dah. Sebab Firaun tadi seperti macam, kalau macam kita macam ni lah. Kalau kita masuk mahkamah kan. Nak tahu siapa menang, siapa tak menang, siapa benar tak benar. Kita hakim kata apa? Postpone lah kes tu tahun depan. Kita pun tunggu tahun depan. Lamanya. Kan nanti orang dah tak ingat. Kan? Orang dah tak ingat, mula-mula kan heboh. Tiba-tiba dah lama, kes tak selesai-selesai.
Orang boleh tak ingat dah. Betul tak? Dia macam Firaun ni lah. Itu kaedah Firaun lah tu. Kan, bina bangunan tinggi, nanti aku nak tengok, aku nak panjat bangunan tu. Lelaki ni dia tahu Firaun ni, kan, dia nak cuba nak bagi, seolah Firaun ni dia nak bagi orang ramai tukar isu, nak pergi fikir pasal bangunan pecahkan langit tadi tu, sampai ke langit tu. Dia pun terus dia cakap, wahai kaumku, dengarlah nasihat aku ni. Ikutlah aku, dia kata. Aku nak nasihat kamu ni bawa kepada jalan yang benar. Lepas tu dia kata, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirati hiya darul qarar. Dia kata, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia kamu ni kesenangan, dan kesungguhnya hari akhirat itu hanyalah negeri yang kekal abadi. Lelaki ni dia ajak kepada kaum dia supaya apa? Fikirlah akhirat tu. Fikirlah akhirat. Kesenangan kamu, kekuasaan kamu duduk di Mesir ni tak ada apa-apa. Kesenangan sementara je. Sesungguhnya akhirat tu adalah negeri yang kekal. Okey, lepas tu lelaki ni dia cakap lagi. Dia kata, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang jahat, maka dia tidak dibalas melainkan dengan kejahatan yang sebanding dengannya. Dan sesiapa yang mengerjakan amal yang soleh dari lelaki atau perempuan sedangkan dia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga, mereka boleh rezeki di dalamnya dengan tidak terhitung. Lelaki ni pandai dia. Dalam masa yang sama kita belajar dekat sini. Tengok dia kata siapa buat benda jahat, Allah balas jahat tu satu je jahat tu. Maknanya kalau dia buat satu jahat, Allah balas kejahatan tu dengan satu kejahatan saja. Tetapi siapa yang buat amal soleh, lelaki dan perempuan sedangkan dia beriman, maka mereka tu akan masuk syurga. Mereka akan dapat rezeki tidak terhitung. Maknanya lelaki ni beritahu apa? Kalaulah kamu ni, kalau kita semua ni beriman pada Allah, kita buat amal kebaikan, kita beriman kepada Allah, kan dalam keadaan kita beriman, Allah bagi kita pahala. Ya Allah, berganda-ganda. Dapat masuk syurga, dapat rezeki tidak terhitung. Dekat sini kita belajar apa tak? Kita belajar bahawa Allah Ta'ala ni, kalau orang buat jahat satu jahat, jahat tu dibalas satu je. Tapi kalau orang buat baik, gandaan dia lebih. Bukan kira satu, tapi dikira lebih. Lepas tu dia cakap pada kaum dia, ya qaumi mali adu'ukum ilan najati wa tadu'unani ilan nar. Wahai kaumku, apa halnya aku dengan kamu? Aku mengajak kamu kepada keselamatan dan kamu mengajak aku ke neraka. Kenapa dia kata kamu mengajak? Seolah-olah lelaki nak kata apa? Dia kata aku ni ajak kamu ke neraka tau. Tapi Firaun kan mengajak aku ke neraka. Tapi dia tak cakap Firaun, dia cakap nama ramai watadu'unan. Dan kamu semua ni mengajak aku ke neraka. Maknanya lelaki nak beritahu, aku cakap ni pada kamu, aku nak bawa kamu pergi syurga, nak pergi keselamatan. Tapi kamu tu kan dia tak nak berubah tu sebenarnya mengajak aku pergi ke neraka. Lepas tu dia cakap lagi lah. Dia kata, tad'unani sampai hujung lah. Tadi kita baca terjemahan dia terus. Bawa waktu kita pun dah 10.40 ni. Okay, dia kata, kamu mengajak aku supaya aku kufur kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang aku tak punya pengetahuan tentangnya. Padahal aku mengajak kamu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Tuan-tuan, kalau kita baca ayat ni, lelaki ni memang terus terang. Dia memang beriman kepada Allah kan. Dia ajaklah supaya janganlah tuhankan Firaun tu. Tapi dia tak cakap nama Firaun tu, tapi pada ayat dia sebenarnya dia nak bagi tahu orang tu supaya Tuhan tu satu saja. Tuhan tu bukanlah berbilang-bilang. Kalau kamu kata Tuhan tu banyak berbilang-bilang, sebenarnya kamu tak ada ilmu pun tentang dia. Tapi aku mengajak kamu beriman kepada Tuhan yang satu. Tuhan tu dia maha perkasa. Kenapa lelaki tu disebut Allah maha perkasa? Kerana dia dikaitkan dengan azab. Kenapa dia kata Allah tu maha pengampun? Dia nak dikaitkan dengan siapa bertaubat, Allah Ta'ala maha pengampun. Lepas tu dia kata tidak syak lagi bahawa makhluk-makhluk yang kamu ajak aku menyembahnya itu tidak dapat menyaut sebarang seruan sama ada dekat dunia ataupun di hari akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita semua ialah kepada Allah. Dan sebenarnya orang-orang yang melampau-lampau kejahatan itu, mereka itu adalah ahli neraka. Okay, faham kan pada ayat ni kan? Cuma saya minta maaf sebab kita bukan nak buat tadabbur ayat.
kita bukan nak analisa ayat ni satu persatu. Cuma kita nak tahu kronologi paling utama. Kita nak tunjukkan bahawa lelaki beriman ni pada hujung-hujung ayat ni dia memang terang-terang. Dia memang jadi pengikut Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey. Kemudian kita tengok lagi. Pada ayat 45-46, last kali dia bertawakal pada Allah. Ni ayat tawakal ni. Ni ayat tawakal dia. Dia dah sampaikan, dia dah usaha sampaikan, dia dah berani tunjukkan dia siapa depan Firaun, dia cakap apa? Fatadhkuru nama aqulu lakum. Dia kata korang akan tahu nanti. Aku cakap ni betul ke tak betul? Dia cakap. Dia macam bagi satu ayat yang kalau kita ayat ni memang ayat yang bagi orang deep. Kalau maksudnya ayat ni kalau orang boleh faham kan, akan bawa ke orang terfikir-fikir. Ya. Akan bawa orang terfikir-fikir. Ayat ni apa? Korang akan tahulah nanti apa yang aku katakan ini kebenaran apa yang aku kata. Kan? Last kali dia endingkan ayat tu dengan dia suruh orang semua ni berfikir. Sebab tadi fikiran mereka telah dirosakkan dengan Firaun nak bina tangga yang tinggi, nak bina bangunan tinggi tadi. Lepas tu lelaki ni kata apa? Last kali dia serahkanlah usaha dia dah buat dakwah tadi, dia sampaikan, dia serahkan pada Allah. Dia kata apa? Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Dia kata aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah. Sesungguhnya Allah melihat akan keadaan hamba-hambanya. Dia sampai kat sini lah ayat 44 sebenarnya. Tapi ayat 45 ni Allah menyebut lelaki tu jadi apa? Lelaki tu Allah Taala kata Allah kata fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. Allah kata maka dia diselamatkan oleh Allah daripada angkara tipu daya mereka dan Firaun bersama dengan kaumnya ditipu azab dan siksa seburuk-buruknya. Ayat 45 ni menunjukkan bahawa adakah mereka ramai-ramai tadi terima cakap lelaki ni? Kalau kita baca ayat 45 ni, sebenarnya mereka tidak memilih ikut cakap lelaki ni. Tetapi mereka memilih untuk mengikuti Firaun. Sebab ayat ni Tuhan kata apa? Maka dia diselamatkan oleh Allah dari angkara tipu daya mereka dan tipu daya Firaun. Dan Firaun itu bersama kaumnya ditipu azab siksa yang seburuk-buruknya. Dan tipu azab baru akan ingat ayat nombor 44 di sini. Maka tamatlah kisah lelaki ini. Jadi apa dapat dia bukan kalau kita nak bincang pengajaran ni banyak sangat daripada pengajaran yang kita boleh belajar. Tapi sekurang-kurangnya kita nak fokuskan tajuk kita tahu rupanya sambungan cerita ni sebab dalam cerita ni kita tak jumpa Musa kan. Kita tak jumpa watak Musa yang dia campur dia macam dia menyampuk, tak ada. Cerita ni antara lelaki beriman tu dengan Firaun. Tapi kalau tuan tanya saya lelaki ni jadi apa Ustaz? Dia dibunuh ke oleh Firaun? Tapi yang pasti lelaki ni dia memanglah dia terselamat daripada tenggelam oleh laut tu. Tapi ada apa jadi pada lelaki ni? Allah tidak ceritakan. Wallahu ta'ala alam. Dalam ayat Quran tidak ada ayat Quran cerita lelaki ni jadi apa. Adakah Firaun bunuh dia juga? Adakah Firaun penjarakan dia ke? Firaun bunuhkan dia ke? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi Allah bagi tahu Allah selamatkan dia. Macam mana selamatkan dia, kita tak tahu. Apa jadi pada dia, kisah dia berikutnya, kita tak tahulah. Kita memang tak tahu apa-apa. Tapi Allah selamatkan dia lah. Allah selamatkan dia daripada bersama-sama dengan Firaun itu sudah pastilah. Tapi dia jadi apa lepas tu? Allah Ta'ala tidak cerita kepada kita. Maknanya cerita lelaki ni dia tamat dekat dalam surah Ghafir. Okay. Tak jelas habis Okey. Kita nak terus mencari jawapan. Sikit lagi. Boleh tuan-tuan? Boleh ke sikit lagi ni? Tuan-puan, boleh ke? Boleh, Ustaz. Yang lain boleh ke tuan-puan? Untuk Boleh, kita Ustaz. kita nak carikan jawapan. Kenapa kisah lelaki tu dekat surah Ghafir? Kenapa lelaki tu dia duduk dekat dalam surah Ghafir? Kenapa tak ada dalam surah lain? Okey, macam ni. Ini jawapan dia. Okey. Surah Ghafir
Kan surah Ghafir kan tajuk dia Tuhan yang Maha Pengampun. Okey, Tuhan yang Maha Pengampun. Surah ni juga dinamakan dengan surah Al-Mu'min, iaitu surah orang beriman. Orang beriman ni siapa? Orang beriman di sini lelaki tadi itulah. Kisah lelaki tadi itu dijadikan juga sebagai nama surah. Orang beriman. Al-Mu'min seorang yang beriman. Okey. Bermakna watak lelaki itu dalam surah Ghafir ni seperti dia memberi jawapan kepada kita apa perkaitan lelaki itu dalam tajuk surah namanya Ghafir. Okey. Tuan-tuan ingat tak? Lelaki tadi tu dekat penutupnya kan dia ajak kaum dia kan. Dia cakap banyak kali ya kaum, ya kaum, ya kaum kan. Dia cakap. Akhirnya lelaki tu cakap tak? Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Ya, sebenarnya watak lelaki tadi tu sebenarnya adalah watak lelaki yang membawa satu contoh manusia yang ajak orang supaya pergi mendapat pengampunan Allah. Walaupun korang selama ni dah tentang utusan Allah, dah lawan Nabi Musa, betul tak nak bunuh Musa, kan? Tetapi kalau korang bertaubat, Allah tu Maha Pengampun. Okey, sebab tu dekat dengan lelaki ni. Okay, kita tengok lagi jawapan lain. Okay. Apa dia? Okay, ni tak apalah, kita faham. Okay, surah Ghafir ni, siapa yang ada ikuti belajar kelas nama surah, kita dah belajar dah surah Ghafir ni. Okay, surah Ghafir ni, kalau kita baca dekat ayat awal-awal dia, kita memang namanya Ghafir. Surah tu namanya Ghafir. Ghafir apa? Ghafirud Dambi. Allah tu yang mengampunkan dosa. Betul. Itu nama surah. Nama surah tadi. Maka dekat sini, kisah lelaki tadi itulah menjadi bukti jelas. Allah Maha Pengampun dosa kepada Firaun. Allah boleh mengampunkan dosa pembesar-pembesar Firaun. Allah boleh mengampunkan dosa pengikut-pengikut Firaun. Allah bagi peluang untuk mendapat pengampunan. Tapi mereka bukan memilih untuk dapat pengampunan. Tapi mereka mengikut siapa? Mereka mengikut Firaun. Sedangkan surah Ghafir bukan sekadar Ghafirud Dambi. Cuba tengok dekat ayat hujung tu. Tuhan kata apa? Syadidil iqabi. Syadidil iqabi. Yang dahsyat azabnya. Tapi sebelum Allah sebut pasal azab, Allah bagi peluang dulu diampunkan dosa. Maka study case, contoh manusia yang dapat peluang untuk pengampunan Allah adalah Firaun, pembesar-pembesar dia dan pengikut-pengikut dia. Maka cerita lelaki tu contoh yang jelas menunjukkan tentang keghafiran Allah Ta'ala tadi pada cerita dia. Tetapi mereka lebih memilih untuk mengikuti Firaun. Tetapi dalam surah Ghafir Allah sebut tentang dahsyatnya azabnya. Okey. Kita baca lagi. Okey. Ni tak apalah. Ni sebab apa surah tu namanya Ghafir tu. Okey, kita fahamlah. Okey. Tujuan surah Ghafir, okey, surah Ghafir ya. Ni sambil-sambil tu kita belajar. Tujuan surah Ghafir ni Allah Taala kita tengok watak cerita lelaki tadi tu dia memberikan seperti kesimpulan kepada surah Ghafir tu. Sedangkan surah Ghafir tu bukan ada cerita tu saja, adalah maklumat-maklumat lain, tapi cerita lelaki beriman tu dia seperti menjadi isi penting bagi surah Ghafir tadi. Maka tujuan surah Ghafir ni apa? Surah Ghafir ni surah tujuan dia apa? Nak menjelaskan sesungguhnya Allah tu Maha Pengampun dosa. Allah menerima taubat siapa yang beriman. Macam kisah siapa tadi tu? Firaun kalau dia beriman, Allah terima taubat dia. Betul tak? Kan? Lepas tu kita sikit je macam kita habiskan. Okey. Lepas tu surah Ghafir juga adalah nak tujuan dia nak bagi tahu Allah tu adalah yang amat dahsyat azabnya bagi siapa yang kafir. Jadi tuan-tuan, tujuan surah ni tak? Tujuan surah ni kita boleh dapat keseluruhan surah Ghafir itu dia punya cerita dia duduk kat cerita lelaki tadi tu. Kat cerita lelaki yang beriman tadi tu.
kisah Firaun, kisah pembesar-pembesar Firaun tadi tu. Dia maknanya kisah lelaki tu, sebab tu lelaki tu dia menjadi nama surah lain, iaitu surah Mukmin. Maknanya peletakan kisah lelaki yang beriman tadi dalam surah Ghafir, kan, tidak ada dalam surah-surah yang lain, memang tepat. Memang tepat tu menunjukkan apa? Ialah mana ada orang yang buat dosa paling jahat sekali kat muka bumi Allah Ta'ala ni, melainkan kalau orang tu mengaku dia Tuhan. Betul tak? Kan? Mana dosa yang paling besar kat muka bumi Allah Ta'ala ni? Kalau dia ugut, kalau dia nak bunuh Nabi. Kalau tolak Nabi saja tak bunuh, berbeza. Ni dah lah mengaku dia Tuhan. Macam Firaun. Lepas tu pula nak bunuh Nabi. So agak-agak dosa dia berapa ganda besar kan. Tapi kenapa Allah sebut cerita dalam surah Ghafir tu, letak cerita mereka kat dalam tu? Sebenarnya nak bagi tahu kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala ni dia akan ampunkan dosa Firaun kalau Firaun tu nak bertaubat. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa Haman, ampunkan dosa Qarun, ampunkan dosa orang-orang yang ikut Firaun tadi. Tetapi lelaki tu dah cakap dah, ya qaum, ya qaum, ya qaum. Mereka memilih untuk ikut Firaun. Maka surah ni juga bukan sebenarnya pada Ghafir saja, tapi nak bagi tahu kepada kita azab Allah kalau kena sangat dahsyat. Tapi sebelum Allah Ta'ala nak bagi azab, Allah offer dulu apa? Pengampunan dosa. Okey, kalau tuan-tuan nak tengok, kalau tuan-tuan nak jelas lagi, jom kita baca pada ayat surah Ghafir ni, saya buat kisah Firaun. Ni masih tak lagi tajuk, masih kisah Firaun. Ni tadi kita berhenti kat ayat berapa? Tadi kita berhenti kat ayat nombor 45 kan? Ayat 45. Sebenarnya kisah Firaun ni ada beberapa lagi ayat, tapi kisah lelaki tu dia dah berhenti dekat ayat nombor 45 tadi. Tapi kalau kita baca ayat selanjutnya, ni ayat 46. Ayat 46 surah Ghafir juga, kita akan dapati Allah Ta'ala kata apa dekat ayat 46 ni. Allah mengatakan, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab. Allah Ta'ala kata mereka didedahkan. Mereka ni siapa? Mereka yang ikut Firaun, yang ditimpa azab yang buruk tadi, mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang. Inilah ayat yang kata azab kubur pagi petang. Ini ayat dia dalil. Kalau orang tanya azab kubur tu maksudnya dia azab kubur dia panggil neraka. Siapa nak tengok neraka tunggu dia mati. Dia kata orang tengok neraka tu ataupun tengok syurga. Dekat sini orang tengok neraka pagi petang, pagi petang, pagi petang. Allah akan tunjukkan neraka tu. Pagi petang ni ayat dia. Lepas tu Allah kata pada hari kiamat nanti masuklah Firaun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab api neraka yang sangat dahsyat. Maksud dia, kisah Firaun itu menjadi isi penting bagi surah Ghafir. Nama Ghafir itu sendiri dikaitkan dengan Firaun. Maknanya Firaun ni Allah bagi peluang kepada dia untuk dia bertaubat tadi, tapi dia memilih sombong, tolak kebenaran. Akhirnya dia masuk azab neraka yang sangat dahsyat. Nak tahu tak dahsyat azab neraka? Nak tahu tak azabnya neraka tu bagaimana? Kalau orang menolak peluang untuk bertaubat, seperti Firaun dengan pembesar-pembesar dan kaum dia tadi, apabila mereka masuk neraka, kita baca ayat 49. Dahsyatnya neraka ni, Allah kata orang yang berada dalam neraka itu, mereka berkata kepada para malaikat, doalah kepada Tuhan engkau supaya dia ringankan kami azab sedikit saja. Dia kata boleh tak ringankan azab tu 1 hari saja. Kita tengok. Orang masuk neraka. Ni ayat 49 surah Ghafir. Ni semua surah Ghafir. Maknanya di sini, sebab itu Allah namakan dia Ghafir. Sebab tu surah tu nama Al-Mu'min. Sebab itulah kisah Al-Mu'min tu tak ada dalam surah yang lain, duduk dalam surah Ghafir. Kita dapatlah sedikit sebanyak jawapannya kenapa kisah orang beriman itu hanya pada surah Ghafir. Jadi cara nak kaitkan dia, kena ambil keseluruhan lah. Apa itu Ghafir, apa itu Syadidul Iqab. Itulah
jawapan kepada mengapa kisah lelaki itu dia berada pada surah Ghafir, tak ada surah yang lain. Dan kenapa dan kita ambil ke awal ayat awal. Sikit dia boleh, sikit saja lagi. Dan kita dapat jawapan kenapa dalam surah Ghafir ni, dalam surah Ghafir ni, kisah Nabi Musa dia hanya cover pasal 3 je. Dekat sini. Kenapa kisah Musa dalam surah Ghafir tak ada dekat pasal kelahiran ke, tak ada pasal ke-6 ke, tak ada pasal ke-4. Kenapa Allah hanya memilih kisah Nabi Musa tadi yang kisah lelaki tadi itu duduk pada fasa ketiga? Sebab fasa ketiga ni fasa dakwah. Apabila dakwah, kalau orang tu tersalah agama, dia ada ruang apa? Dia ada ruang taubat. Betul tak? Itulah nama surah tadi, Ghafir. Allah pengampun dosa. Tapi kalau kau tolak dakwah, kau diancam dengan azab. Inilah jawapan dia. Mengapakah peletakan kisah lelaki beriman itu ataupun kisah Nabi Musa tu duduk hanya pasal 3 saja dalam surah Ghafir? Ada jawapannya. Inilah jawapannya. Tengok bijaknya Allah. Allah Ta'ala maha bijaksana. Kerja kita lah yang cari jawapan ni. Kenapa kisah lelaki itu tidak letak dalam fasa 4? Maknanya, kenapa dalam surah Ghafir itu kisah Musa tak ada kisah fasa 4? Kenapa ada kisah fasa 3? Sebab dakwah ni kan, peluang dakwah kan kaitkan dengan nak betulkan akidah, ada peluang taubat. Peluang taubat, nama surah Ghafir. Azab syadidul iqab. Okey, jadi kat sini jawapan dia. Dan last sekali lah, nak habis dah. Betul sikit ni. Ustaz ni kata nak habis bila nak habis ni. Okey, begini. Kita ingat tak? Waktu siri 2 dulu saya ada kongsi maklumat ni. Ni saya kat siri 2. Ni dah siri 20 kan? Begini. Kisah lelaki tadi ni, secara tidak langsung, tuan-tuan dan puan-puan telah belajar satu cerita. Dia macam ni. Kalau kita belajar Quran, dia ada kisah-kisah bukan para Nabi. Nampak tak? Ada cerita-cerita bukan para Nabi. Kisah cerita-cerita bukan pada Nabi ni, pada Nabi ada berapa? Ni yang nota tu dah tunjuk nota ya. Sini. Dalam nota kita tengok kisah-kisah dalam Quran bukan kisah pada Nabi. Kita selalu dengar kisah Nabi kan. Dalam Quran ada kisah bukan kisah pada Nabi. Kalau tuan-tuan nak ikut secara lanjut, tuan-tuan ikuti kelas hari Ahad malam Isnin bersama Ustaz Afwan. Jam 9 suku dia akan cover tajuk ni. Dia bawa kisah-kisah bukan para Nabi. Kalau minggu lepas, dia baru mula kisah ni. Dia baru mula kisah Harut Marut. Baru siri 1. Okay, saya sebut dulu. Okay, kisah-kisah bukan para Nabi, semua sekali, bukan semualah. Di antara disenaraikan ada 20 kisah. Ni, ada 20 kisah. Daripada 20 kisah ni, siapa yang ikuti kisah Nabi Allah Musa sampai tamat, dia akan dapat belajar secara tak langsung kisah ni. Dia akan dapat belajar kisah lembu betina Bani Israel. Dia akan dapat belajar kisah padang pasir teh Bani Israel. Okay, kita akan dapat belajar nanti. Okay, secara tak langsung juga, dia akan dapat belajar kisah kejap. Alamak, saya tertutup. Saya besarkan. Dia akan dapat belajar kisah Khidir dengan Musa. Ni kita akan belajar nanti dekat pasal 5. Lepas tu, dia dapat belajar kisah Ibu Musa. Ini kita dah selesai belajar siri 3. Dah belajar dah. Masih ingat lagi tak? Tengok balik nota siri 3. Tengok balik pengisian siri 3. Rupa-rupanya, kita dapat belajar. Oh, ada kisah lain. Ni kisah Ibu Musa. Dah belajar. Kisah kita juga nanti akan dapat belajar kisah Qarun. Kita akan belajar kisah Qarun. InsyaAllah nanti akan sampai. Lepas tu, kita juga akan dapat belajar kisah keluarga Firaun. Keluarga Firaun ni, alhamdulillah, malam ni dah selesai. Nampak tak? Yang saya, ni, keluarga Firaun ni, dia
dia bukan kisah para Nabi, betul tak? Tapi ada kaitan dengan Nabi tu. Tapi bukan kisah Nabi. Sebab dia bukan Nabi. Tapi kisah dia ni, apabila siapa belajar kisah Nabi Musa, macam saya sebut tadi tu, tuan-tuan akan dapat belajar berapa package kisah lain tu belajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan belajar 6 kisah lain. Walaupun belajar kisah Nabi Musa, tapi kita akan dapat package belajar kisah lain. Walaupun tidak terperinci, tapi kita tahu kisah tu. Jadi Alhamdulillah malam ni kita dah cover kisah nombor 19, keluarga Firaun. Selesai siri 19 minggu lepas dan juga hari ini kita tamat. Wallahu ta'ala a'lam. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ada soalan apa-apa tak? Saya tengok soalan sekejap. Okey, tak ada. Ini tak ada soalan. Okey, kita ada pertanyaan apa-apa? Secara verbal, laju sikit tanya. Waktu kita pun dah lanjut. Okey, ada. Ada pertanyaan apa-apa tak? Boleh dengar suara saya tak? Tuan boleh bersuara ke ni? Boleh. Okey, ada apa-apa soalan tak? Pertanyaan tak? Boleh ikuti tak pengisian pada malam ni? Maknanya senang ke, jelas ke, dekat mana yang tak faham, tolong tanya jika ada. Allah. Ada jawab soalan dekat MV? Tak ada. Okey, ada pertanyaan apa-apa? Tak ada ya? Jelas? Okey, nota dapat semua? Ada siapa yang tak dapat nota? Ada siapa yang tak tahu macam mana nak tengok balik video-video untuk siri rakaman yang sebelumnya? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada soalan, Alhamdulillah. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini boleh diikuti, jelas dan faham. InsyaAllah, minggu depan kita sambung siri nombor 21. Kita akan lihat cerita lanjutannya. Apakah kronologi yang berikutnya. Jadi sampaikan maklumat ini kepada orang lain supaya orang lain boleh dapat manfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk siri yang ke-21 pada minggu hadapan. Kalau ada sebarang persoalan tapi malu nak tanya sebagainya, tak apa. Nanti boleh tinggalkan mana-mana dekat mana-manalah. Dekat mana-mana maklumat untuk bertanya soalan. Okey, kalau nota tak tahu, bagi tahu juga. Kalau boleh jangan sampai nota tak ada, jangan sampai nota tak dapat nak rujuk. Tolong maklumkan kepada pihak akademik. Moga-moga kita semua dapat banyak keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.